Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis al-awwal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Demikian Tuan Imam, Tuan Nazir Masjid, barisan EJK, Tuan Guru, para ulama, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Marilah pada malam ini kita merapatkan rasa tinggi syukur kepada Allah di atas nikmat iman dan Islam, dan seterusnya nikmat kesihatan dan juga masa lapang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan sihat dan lapang jadi modal untuk kita dapat beribadat mentaati perintah Allah. Sebelum kita telah membicarakan jenis tariqah ataupun metod dakwah yang mana kita dah kupas panjang lebar, antaranya hikmah. Yang kedua dalam bentuk ceramah, persiapan-persiapan. Dan yang ketiga kita pun telah membahaskan tentang diskusi, perbincangan. Itu salah satu metod ataupun tariqah, tarik jalan untuk kita nak menyampaikan dakwah. Jadi metode diskusi kita pernah bincang beberapa siri. Jadi pada malam ni kita cuba lihat yang keempat, iaitulah dalam bentuk ziarah ataupun pelancongan. Yang orang ambil banyak lah. Maknanya ada orang sebelum dia menggunakan metod ini, dia biasa-biasa je. Tapi ketika mana dia pergi satu tempat, satu kawasan, satu pusat pelancongan, dia berubah. Contohnya pergi ziarah makam Nabi, buat umrah. Dan orang berumrah biasa berubah balik. Sebelum ni togel di rambut kan, tak menutup aurat. Balik haji bertukar, maksudnya dia mungkin menginsafi. Ini maksudnya daripada siri lawatan dia ziarah ke makam Nabi, ke Mekah, buat umrah, buat haji dan sebagainya. Ada orang pun berubah apabila dia berjalan. Allah Ta'ala menyebut kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakanlah wahai Muhammad, sir, berjalanlah kamu, melanconglah kamu, pergilah di mana-mana tempat, fil ard, di muka bumi ini, dan lihatlah kesan-kesan peninggalan orang yang mendurhakai Allah. Akibatul mukadzibin, mereka yang diazab oleh Allah. Tempat-tempat yang mengisahkan sebagai contoh. Jadi pengarang ni meletakkan metode dakwah ini membawa
para mad'u ke tempat-tempat yang ada nilai-nilai sejarah Islam, tamadun Islam. Mungkin pergi ke Spain, Spanyol, Alhambra, pergi ke tempat-tempat. Kalau kita pergi ke Terengganu, ada namanya Taman Tamadun Islam. Kalau kita pergi tengok tu ada monumen-monumen kan, kecil-kecil tu. Saya bawa anak saya kata, semua mesti kita kena pergi tempat ini, mesti kita ziarah yang asli, yang asalnya. Tempat ini. Maksudnya kita tanamkan kepada anak kita supaya ziarah tempat-tempat itu, barulah dia berjiwa besar. Barulah dia nampak apakah dia punya matlamat berbanding cabaran. Contoh, maknanya kita bawa mad'u kita ke tempat-tempat nilai sejarah, ada nilai sejarah ataupun tempat-tempat dakwah, agar mereka dapat menghayati tujuan dakwah dan bersungguh ada semangat untuk mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain. Kita tengok satu masa Melaka contohkan, pusat dakwah satu masa dulu. Sekarang tinggal kenangan. Sebab apa? Sultan pun tidak ada. Contohlah, dulu Allah Ta'ala bagi kekuasaan, kampung dia pun dekat Langkawi. Itu Melaka kan, kampung Melaka. Jajahan Melaka ni besar tu sampai ke selatan Thai sebagainya. Tapi sampai satu masa hilang. Hanyalah sekecil Melaka yang ada sekarang. Tak boleh kita nak menyombong. Jadi dengan kita menziarahi tempat-tempat sejarah ini, menyebabkan kita dapat menghayati dakwah tadi. Bagaimana mereka berdakwah pada masa dulu, mana ada kereta, mana ada kapal terbang. Semua menggunakan jalan kaki ataupun kenderaan, menggunakan binatang, kuda, baron dan sebagainya lah. Tapi mereka sanggup apa? Sanggup mencari ilmu, jalan berjuta-juta, beratus kilometer kan, beribu kilometer boleh berjalan. Kita hari ini pemuda banyak tapi tak boleh nak melihat. Banyak sikap-sikap ataupun perilaku keagamaan yang tidak boleh ditanam dalam jiwa seseorang melalui metod lain, metod diskusi takwakan. Kita discuss dengan dia tak nampak. Kita ceramah dengan dia pun tak. Kita bagi hikmah, nasihat terbaik, tak terkesan. Tapi apabila kita bawa dia tempat-tempat yang menarik ini, yang membuka minda dia, maka dia berubah. Kadang-kadang dia sebab yang mengubahnya Allah Ta'ala. Kita berubah melalui banyak platform. Jadi gunakan macam-macam platform lah. Dengan metod ini juga diharapkan metod dakwah memperoleh pengetahuan dan wawasan keagamaan yang luas. Kita tak duduk katak di bawah tempurung gitu. Tengok tempat kita je, metod kita saja. Sedangkan di luar sana pelbagai jenis kaedah, metod yang boleh membawa kepada perubahan. Apa lagi? Tak sama. Maka dengan pelancongan ini dilakukan kepada bahagian dakwah, berhasil mengembangkan dakwah ke tempat-tempat yang bersejarah dalam Islam. Kajian perbandingan di antara institusi Islam yang lebih maju. Baru ni saya tengok seorang profesor daripada UKM, pengurusi pusat pengajian dakwah dan kepimpinan, dapat duduk di bahagian dakwah di Jepun. Duduk di Jepun 3 bulan ke 2 bulan. Mana buat perbandingan macam mana Jepun menyebarkan dakwah, pusat dakwah dekat sana. Buat perbandingan. Ini salah satu. Kita buat perbandingan. Surau kita, masjid kita dengan masjid berada di Singapura tak sama.
Tapi tahun 2018 pergi buat lawatan sebagai AJK semua Masjid Bandar Baru Salak Tinggi, pergi ke Singapura satu bas untuk nak tengok macam mana masjid di Singapura. Mereka ni menyampaikan, menguruskan masjid-masjid mereka. Masjid mereka terbatas, desain masjid pun tak sama macam itu kan. Rumah macam bertingkat-tingkat sampai 4-5 tingkat kan. Jadi tempat yang boleh kita mengembangkan dengan cara ziarah, pergi tempat tu, tengok sendiri. Jadi lepas ni boleh bulan 12 Masjid Mustaqimah satu bas pergi ke Jepun contohnya, takkan satu bas pergi ke Jepun, pergi ke Thailand. Misalnya orang Thailand menyampaikan dakwah, pengurusan masjid di Thailand, di Singapura mungkin tak payah jauh sangat, pergi ke masjid wilayah ataupun masjid contoh Masjid Taman Temanujaya. Macam mana Masjid Taman Temanujaya boleh sembahyang maghrib macam sembahyang Jumaat contohnya? Kenapa kita tak boleh? Apa formula dia? Diorang bagi duit RM10 seorang pun, sampai datang dapat RM10. Ataupun macam mana? Itu salah satu. Jadi kita lawatan-lawatan ataupun perbandingan-perbandingan ke institusi-institusi sejarah ataupun yang memang telah pun trusted, telah pun diuji. Tariqah dalam bentuk ziarah ini ataupun pelancongan ini banyak difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَأْكِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, dengan hati itu mereka dapat memahami, dan mempunyai telinga, yang dengan telinga itu dia dapat mendengar. Kerana sesungguhnya bukanlah mata hati yang buta, tetapi yang buta itu hati yang ada di dalam dada. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka Allah Ta'ala kata, kau tak jalan ke dekat muka bumi, tengok, perhati, teliti, buat kajian, tengok. Kita pun melancong banyak negara, pergi tengok macam mana kan, berjalan di muka bumi, luas muka bumi Allah Ta'ala. Ada orang boleh hidup dalam air. Saya tengok kajian sampai 13 minit boleh menyelam dalam air. Kita 1 minit, 2 minit dah lemah lah kan. Ini kenapa sampai dikatakan begitu sampai 12 minit contohlah? Sebab memang duduk dalam air. Orang duduk dalam air kan. Bukan duduk atas air lah, tapi memang dia ni menyelam dari dia ni tangkap ikan kan. Orang boleh duduk atas dalam hutan, kita tak boleh lah. Kalau hutan lah agak-agak boleh duduk dalam hutan. Tapi begitulah Allah Ta'ala jadikan muka bumi ni pelik-pelik. Allah Ta'ala jadikan, nak tunjukkan kepada kita macam-macam jenis. Ada orang macam-macam kita tengok. Yang Allah Ta'ala larang, itulah yang dia buat. Contoh saya tengok ada satu tu, dia belanya khinzir dalam rumah dia. Ada katil pula, bagi katil kan, nak tidur gedek-gedek kena selimut kan. Jadi kita boleh nampak dalam kehidupan kita macam-macam PN, perbuatan, tindakan, tingkah laku orang dalam dunia. Jadi kita warna-warni kehidupan tadi nampak. Itu contoh. Yang banyak lagi kan, kalau kita ziarah tempat-tempat yang Allah Ta'ala jadikan. Negara kita pun hebat juga tempatnya. Tempat-tempat yang boleh kita merenung. Maka Allah Ta'ala kata, bukan mata tak nampak, bukan telinga tak dengar, tetapi mata hati itu yang sepatutnya kita berjalan tadi, tengok macam mana. Contohlah, kita pergi negara-negara yang matahari duduk atas kepala, tapi sejuk, kena pakai baju sejuk. Kan pelik kan? Tengah-tengah panas, matahari ada, tapi kena pakai baju sejuk. Itu lagi pelik. Macam mana Allah Ta'ala jadikan macam tu muka bumi dia?
Ada negara 4 musim. Macam mana orang hidup 4 musim? Kita tak adalah musim sangat, tapi bermusim-musim juga. Kita pun dah berkira tu, musim banjir ni, dah dekat dah ni kan. Ada orang duduk kutub utara, ada orang malam dia, siang dia sepanjang tahun. Itu semua tuan-tuan sepatutnya menambahkan keimanan. Maka sebelum dilaksanakan kita kata tour ini ataupun lawatan ini, beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Pertama, apa yang akan dilihat dan dipelajari oleh peserta. Ada orang buat pelancongan Islami, contohnya naik kapal daripada Selat Melaka pergi ke Pulau Pinang, turun ke Singapura, kan 3 hari 5 hari kapal 14 tingkat lah, kapal apa ni? Kapal pelayaran kan. Dalam dia diisi dengan program-program keagamaan, panggil ustaz-ustaz yang popular lah kan, bersama dengan ustaz popular. Itu contoh lah. Ada yang buat umrah bersama selebriti, ada macam-macam lah tu kan. Jadi kita nak tengok apa yang akan dilihat dan dipelajari oleh peserta. Kalau kita buat program lah, kita nak buat program tentang nak pergi mana, surau masjid kita nak pergi mana, tentang tengok peserta ni akan tengok apa. Oh, dia nampak anak bulan, dia nampak keindahan sunset sunrise, bagi jalan kan. Dia nampak macam lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kelengkapan alat-alat yang harus dipersiapkan. Apa benda? Maknanya perlu lihat apa persiapan, baju sejuk ke, apa ni, guna teropong ke, apa ke, itu kena ada semua alat-alat. Baju mandi ke. Contoh tuan-tuan nak bawa AJK Masjid ke Pulau Redang, tengok kehidupan laut, snorkeling gitu kan. Jadi persiapan apa? Persiapan mestilah baju mandi, yang patut untuk apa? Handphone boleh masuk air, penutup dia tu kena persiapan letak lah kan. Dari segi makan, package apa semua, semua dia ambil kira. Siapa yang turut serta? Nazir masjid, Pak Imam, semua kecuali imam yang bertugas dia tak pergi. Semua pergi, tak ada Pak Imam pula. AJK tertentu. Tentukan berapa hari kan. Kita pergi 3 hari 2 malam, sekejap sangat, terlalu jauh, kena lama sikit kan. Siapa, berapakah kosnya? Kosnya berapa? Panggillah datuk-datuk yang ada kat sini, Tan Sri ke, yang sponsor. Apalah sangat, RM1,000 seorang, dapat 4 orang, jadilah RM20,000 sponsor kan. Alat transportasi yang harus dipersiapkan, apa benda? Persiapan yang harus disiapkan. Contohnya mungkin kena ada takaful dia. Ini antara lah sebelum pergi tu kita dah letak target. Setakat ni Masjid Mustaqimah ada buat lawatan? Tak ada lagi lepas ni try. Kalau tak nak pergi jauh, kalau kami dulu pergi Singapura, Masjid Badan Salat ini pergi Singapura, jadi pasport kena prepare pula, pasport, lepas tu immigration, lepas tu nak pergi sampai situ tengah hari pun selesai. Tidur kat sana, bukan tidur, malam kita gerak pukul 12 sampai ke JB ala-ala pukul 5 pagi lah. Tidur lambat je lah kan. Lepas tu pagi tu persiapan, terus nak pergi ke Sepahur, punya dah lama jet tambak besar kan, punya dah lama nak masuk pub, beratur panjang sampai 3 hari tersangkut situ je. Tapi dah prepare dah kan. Jadi setting berapa masjid kita nak pergi, semua tu dah ambil kira kan. Okey. Jadi metod untuk pelancongan ini akan berhasil jika pertama, setiap peserta dapat melihat dan mendengar. Jadi peserta ni dia menggunakan indera dia, cara dia melihat, memandang. Waktu untuk bertanya, soal jawab disediakan. Adalah sebab kita kata tadi, nak bandingkan, nak belajar, nak melihat. Itu kalau kita kata kita nak membuat satu penanda aras. Kalau kita pergi luar negara, pergi New Zealand ke kan, tengok macam mana
tempat-tempat yang Allah Ta'ala jadikan cantik-cantik kat luar negara. Jadi kita dapat memerhatikan tempat-tempat ini, kita perhatikan bagaimana Allah Ta'ala jadikan 4 musim tempatnya, bunga-bunga yang cantik. Kalau pergi Melbourne, kawasan Australia, ke bawah Melbourne, Phillip Island sebagainya kan, macam mana penguin boleh turun daripada kutub selatan naik ke situ beribu-ribu, lepas tu turun balik. Semua tu kita nampak kebesaran keagungan Allah. Maksudnya apa yang peserta nampak lah. Waktu untuk bertanya disediakan, peserta aktif, maknanya ikutlah. Ni pergi melancong dah tak larat dah, kan, duduk dekat hotel je. Dah ada orang penuh dengan aktiviti kita, tak apalah. Biasanya kalau kita pergi bawa mak ayah kita tak apalah. Kita je lah yang beraktiviti sebab mereka dah tak larat. Sebab tu orang kata masa muda dalam jalan, masa dah veteran ni tak apalah, kau pergi je lah. Macam tu lah kadang-kadang Tidak timbul kejadian-kejadian kurang baik, ini perlu banyak doa lah. Dalam perjalanan memang kita kata tak terduga apa-apa yang berlaku. Saya pergi umrah 2019, grup saya. Separuh dapat balik, separuh tak dapat balik. Dah pelik juga kan. Itulah Allah Ta'ala uji. Kebetulan yang saya ni dapat balik flight. Yang satu lagi sebahagian daripada guru saya ni flight dah balik dulu, tertinggal flight. Kan kita tak tahulah macam mana ni, di luar jangka. Jadi 2-3 hari dia sangkut dekat lapangan terbang. Bayangkan tuan. Itu contoh diuji oleh Allah Ta'ala begitu. Kalau kita tu tak tahulah, nak kerja dah setting dah kerja kan, tapi itulah kita di luar jangka yang berlaku. Ada orang pergi melancong, saya tengok ditimpa ujian macam-macam tuan. Jadi semua tu kita kata bergembira tu berpada-pada. Kita tak tahu apa di sebalik. Kadang-kadang kita berjalan ni ada ego je kan, ada bangga ni sikit kan. Tapi orang pula tengok musuh tradisi kita dalam media sosial, bila dah dibina. Ini ainul lamah ni, mata yang jahat nampak. Awal-awal kita dah cerita kan. Jadi kalau kita nak cerita, sepatutnya dah balik dia baru cerita lah. Kalau dalam perjalanan cerita ni, payahlah. Ada orang suka seronok kita tu. Dalam kita dapat satu nikmat, sebab tu sebahagiannya nikmat tu jangan cerita semua. Memang Allah Ta'ala kata nikmat mana yang kau dustakan, betul lah. Tapi maksudnya bukan semua nikmat yang kita dapat kita boleh cerita dekat orang. Bukan semua orang suka. Lagi-lagi kenal kita ni dulu punya latar bagus tak baik, tiba-tiba bertukar 360 darjah kan. Memang orang tu masa bila lah mamak ni. Itu yang nikmat sekejap aja lingkup Sebab apa? Adanya mata yang jahat, mata yang dengki. Orang dengki dengan kita itu dah masuk doa. Dia hati je cakap, mulut tak cakap. Bila hati je action sangat tu. Kan orang tengok macam tu je. Itu dah doa kepada tindakan itu. Maknanya hati yang jahat ini bagi mata yang jahat ni. Jadi kadang-kadang macam tu dah kejadian. Dan peserta tidak merasa lelah, letih dan sebagainya, tumbuh keinginan untuk meniru ataupun melaksanakan. Jadi kalau kita dah tengok, sebab tu saya tengok ada tempat-tempat dalam negara kita ilham daripada negara luar. Contohnya Santorini kan. Tapi dah kena roboh dah Santorini di Cameron Highland. Itu diambil daripada mana? Daripada Santorini lah, satu nama tempat luar negara kan. Sebiji sama, cuma tak ada salib bila kot. Santorini yang luar negara tu ada lambang salib. Tapi yang buat dekat kamera ni tak pasti. Tapi apabila kita pergi satu tempat, itulah kita ilhamkan. Kita buat rumah, kita ilhamkan mana-mana tempat, design, kita membawa balik design rumah kita macam tu. Kita bawa mangkuk kita, ambil dari luar buat mangkuk. Kita ambil kayu, perabot, semua kadang-kadang gitu. Tapi benda-benda yang baik ni, benda-benda yang nampak ni kita boleh buat lah. Tapi perangai kan, orang pergi Jepun, perangai punya baik, balik sini tak ikut cara Jepun. Contoh lah perangai.
masa, disiplin dan sebagainya. Ini yang perlu kita tiru lah, yang baik-baik. Yang baik-baik. Itu contoh kita kata metod dalam pelancongan, dalam ziarah, yang dapat kita mengubah. Jadi biasanya kita dah pencen ni, tak ada kerja lain, kita lancong je lah kerja. Setiap bulan satu negara. Target. Kan? Jangan duduk dekat ceras je. Pergilah Budapest ke, Vienna ke, kan? Negara-negara yang negara-negara lain. Lepas tu sampai ke mesej Islam, kan? Sambil-sambil berjalan minum air, sambil menyelam minum air, jalan minum air, menyelam minum air. Kan? Maksudnya mesej dakwah kita sampaikan. Jadi kadang-kadang itu salah satu metod pengembaraan, mengembaru, yang mana sangat berkesan. Sebab itu kita tengok, kalau rakyat Malaysia duduk dalam negara kita tak berapa nak maju. Tapi kalau negara rakyat Malaysia pergi negara luar, dia boleh maju, kan? Berdaya saing, rajin, dia tak ada orang nak bagi subsidi, dia kena bekerja sendiri, jadi kaya-kaya, kan? Luar negara. Tapi duduk dalam negeri kita semua pakai iri hati, dengki, macam-macam. Tak baru nak naik, kena bijak lah. Betul dah senario buat dia. Kalau dia kedai makan, buka penuh kat Allah. Lepas tu dah saling menjatuhkan dia. Kadang-kadang begitulah yang berlaku. Jadi kita jalan luar negara, jadi boleh kita tengok macam mana susah payah berdikari. Jadi metod ataupun kita kata ziarah ini, melancong ini salah satu metod yang boleh diketenangkan. Dan surau masjid boleh ambil peluang buat package ziarah. Contohnya pergi ke mana, kan? Satu hari balik pergi ke, payah sangat pergi muzium kesenian Islam tu, kan? RM11 ke RM15 satu kepala, kan? Sekurang-kurangnya bawalah anak-anak muda di sponsor RM15 satu kepala, mudah sangat. Pergi satu bas 40 orang, bawa berapa? Jadi daripada situ dia nampak sejarah-sejarah. Betul, bagi tahu peserta, kau kena dalam masa 10 tahun mesti pergi 3 negara. Target negara mana nak pergi, kan? Itu contoh lah. Okay, kan? Itu tentang metod pelancongan lah. Jangan ada orang kata apa lah, kan lebih baik. Ada juga geng kata geng lebih baik. Setiap hari melancong, setiap sebulan sekali melancong, setahun sekali berdiam lah. Mungkin itulah cara dia nak merenung kebesaran Allah Ta'ala, nampak kebesaran keagungan Allah. Seterusnya, yang kelima, metod yang kelima, tarik dakwah ini, ialah tekanan sosial. Tekanan social pressure daripada sosial. Cuma tak sosial, tekanan hidup ini menyebabkan dakwah dapat berkembang. Pelik, kan? Itulah sunnah Allah Ta'ala jadikan. Apabila ada tekanan, kita dapat berkembang. Apabila berlaku pemberontakan di Canton, di China, 700-800, mereka melarikan diri pergi ke Kemboja, membentuk kerajaan Islam Kemboja sekitar 1000 Masihi. Kita Melaka dikatakan 1400 sampai. Tapi masyarakat Islam di Kemboja lebih awal. 1200 di Aceh. Aceh jatuh 1400, pergi ke Melaka. Melaka membentuk kerajaan Islam Asia Tenggara. Tapi sebelum itu Batu Bersurat Terengganu kita jumpai 1300, maknanya Terengganu lebih awal, kan? Itu kita kata lah. Maknanya tekanan-tekanan tadi, pemberontakan. Contoh hari ini berlaku ethnic cleansing, pembunuhan etnik, berpindah. Orang-orang berada di Yaman, di Syria, berhijrah ke Jerman, ke negara-negara barat. Mereka berhijrah bukan sekadar hijrah kosong, membawa Islam. Maknanya Islam berkembang di barat. Gereja-gereja ditukar menjadi masjid. Sebab apa? Semua orang pakat masuk Islam disebabkan tekanan kehidupan.
Tekanan itu menyebabkan Islam berkembang satu tempat. Kemewahan menyebabkan Islam hanyut. Itu yang berlaku dalam sirah sejarah. Melaka kenapa jatuh. Kekayaan melimpah ruah. Dan itulah biasa. Kesusahan menyebabkan Islam berkembang. Ini social pressure, tekanan sosial. Apabila susah, kita akan bersatu. Apabila kita dah kaya-kaya, aku nak hak aku. Dia minta hak dia. Jadi payah. Jadi pasang surut kehidupan. Tuan-tuan ingat tak kenapa adik-beradik Nabi Yusuf boleh jumpa Nabi Yusuf tadi? Sebab tekanan sosial. Kenapa tekanan sosial? Pada masa itu musim kebuluran, makanan tak ada. Kan Nabi Yusuf mimpi Bukan Nabi Yusuf mimpi, raja mimpi 7 ekor yang gemuk 7 tangkai yang banyak dahan lepas tu 7 tangkai yang kering, lepas tu 7 yang gemuk makan yang kurus sebagainya kan. Ditafsirkan 7 tahun akan datang penuh dengan hasil mahsul bumi yang banyak melimpah ruah. Tapi 7 tahun berikutnya kering kontang muka bumi. Maka rupanya apabila kering kontang muka bumi itu, adik-beradik Nabi Yusuf pun terkesan. Dia pun cari bantuan sampai ke Mesir kan? Sampai cari bantuan, akhirnya terpaksa minta dengan Prime Minister pada masa itu Nabi Yusuf. Jadi menyatulah keluarga itu. Tekanan pressure kadang-kadang menyebabkan ada kebaikan. Sebab itu kesusahan, ujian, jangan dianggap benda itu satu yang mematikan kita. Dia tak ada harapan dalam kehidupan kita. Tetapi rupanya patut Allah Ta'ala kata, boleh jadi kamu tak suka, tapi baik kamu. Kan banjir yang datang, pertukaran pemimpin, silih berganti, kehidupan, maka semuanya tekanan-tekanan ini method down. Contoh, apabila tsunami 2004, sekarang 2014, 2024, 20 tahun lepas, sebelum berlaku tsunami itu, Aceh nak dapat autonomi tak dapat. Kan autonomi ni kuasa penuh lah untuk dia menguruskan hasil negara dia di segi semua, cukai sebagainya. Selepas berlaku gempa bumi pula dah tsunami, maka boleh pula mereka mendapat autonomi. Contohnya boleh melaksanakan undang-undang yang mereka nak kan. Jadi tekanan-tekanan kehidupan menyebabkan berjaya. Contoh, apabila mereka yang susah duduk di pedalaman untuk orasi, tekanan-tekanan ini menyebabkan mereka bangkit dari kesusahan, mereka belajar, mereka menuntut ilmu, maka berjaya, berubah. Tapi sampai satu masa semua dah senang lena, malas belajar. Kan? Mak bapak, kau nak belajar kereta pun bagi, masih tak nak belajar, hanya sekadar apa? Sebab mak dah suruh, hidup dah senang lenang, malas belajar. Ini yang berlaku pada anak-anak kita. Tapi orang-orang yang susah, mereka ada satu big why, matlamat yang jelas. Inilah ciri dakwah berkembang. Begitu kan? Ahmad Suryadi menyebut, anda juga ada metod yang efektif untuk mengubah perilaku sosial, iaitu social pressure, tekanan sosial. Metod pelaksanaan sosial ini suatu metod di mana dengan menggunakan cara-cara teknik tertentu dicipta oleh situasi, menyebabkan orang-orang terpaksa untuk melakukan tindakan sebagaimana dikehendaki oleh dai. Jadi metod ini menghendaki kemungkinan mengerjakan suatu tindakan perbuatan telah digariskan dan dikehendaki, bukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi, badan-badan mempunyai perseorangan dengan menggunakan teknik tertentu, dimulai dengan secara tidak langsung, dengan capai-capai, dengan cara-cara yang tegas, yang bersifat instruktif, yang dituangkan dalam bentuk peraturan menuntut agar setiap orang melaksanakan. Yang dimaksudkan dengan social pressure ini undang-undang, dalam bentuk undang-undang. Saya sebut tadi itu undang-undang alam. Bila alam membentuk begitu,
Maka itulah kita kena follow undang-undang, apa peraturan tadi. Tsunami datang, mana itu Allah Ta'ala telah tentukan, mana peraturan berlaku kan. Tapi dalam konteks ini pengarang mengatakan dalam membentuk undang-undang, peraturan tertentu. Jadi tekanan-tekanan tertentu boleh menyebabkan orang takut kan, apabila dilaksanakan hukuman had, hukuman qisas sebagai contoh kan, hukuman hudud dan sebagainya, takzir sebagainya, maka menyebabkan tekanan-tekanan orang ubah, boleh jadi macam tu. Itu maksudnya. Ada pun teknik yang sering digunakan untuk mengubah ataupun social pressure ini, tekanan sosial ini, pertama iaitulah peraturan. Yang mana teknik ini dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dalam level tertentu. Bos di tempat kerja, dia buat peraturan untuk LPPT akan datang, solat berjemaah masuk markah 2% gitu kan. Jadi semua pakai datang sembahyang jemaah tu kan. Masuk kan KPI sebagai LPPT, markah dalam LPPT sebagai contoh. Jadi bos yang nak menyampaikan dakwah secara tidak langsung dimasukkan dalam peraturan, dibuat undang-undang. Semua AJK masjid mesti apa. Jadi semua AJK ada lah buat. Contoh buat peraturan, semua AJK masjid sebulan sekali ada berlakon dalam TikTok. Masjid kita tak ada TikTok. Tak ada. Jadi semua Pak Imam pun buat TikTok, Nazir pun join TikTok, buatlah satu kata-kata TikTok je pun, kan? Jadi kalau ada 30 AJK, satu hari satu orang AJK, dah cukup setiap bulan. Itu contoh lah. Maknanya dia buat peraturan. Jadi boleh mesej sampai, sebab dengan kekuasaan. Sebab itu kekuasaan, peraturan sangat penting. Orang berkuasa, tapi kita berkuasa kadang-kadang ambil kesempatan kan. Ustaz nak cak majlis tak? Mau Ustaz boleh saya cak sekali. Dia fikir sekali kan, ambil kesempatan kadang-kadang itulah yang berlaku kan. Sebenarnya jawatan tadi tujuannya untuk mengembangkan dakwah, untuk kita buat yang terbaik lah kan. Yang kedua, dengan membuat pertandingan, perlombaan pun tekanan juga. Buat pertandingan, pertandingan tertentu. Contohnya bendera menghias rumah, tema kemerdekaan, contoh kan. JK Surau buat satu tema, pertandingan menghias rumah bertemakan bulan kemerdekaan. Jadi daftar dulu lah siapa nak join. Jadi kita ni memang malas nak pergi rumah ni, tapi sebabkan hadiah dapat azia sebiji, jadi pakat nak hias juga rumah kan. Sebab terpaksa semua orang pakat cantik rumah sebelah sini, lepas tu dapat pula azia, katanya hadiah utama azia kan. Yang lain tu mungkin hadiah tertentu. Jadi tekanan ini menyebabkan kita yang tak pernah buat ni terpaksa buat. Contoh pertandingan lah, tadarus Quran, tadarus ni orang yang sama, tahun lepas orang tu, tahun sebelum orang tu, tahun sebelum orang tu, kita nak tarik semua datang nak tadarus ni. Kita pun siapa terlibat tadarus, hadiahnya adalah sepasang baju Melayu, sepasang siap dengan bernilai RM2 contoh kan. Serasa sepakat datang semua. Tekanan dalam bentuk kita kata dia buat perlombaan ataupun pertandingan. Maka semua orang pakai yang ikut. Siapa dapat emas Olimpik, kita bagi 1 kilo emas, contoh kan. Pakai nak buat dapat emas Olimpik ni, macam cara dia buat. Apa cara lah, kalau boleh nak dapat juga 1 kilo kot. Contoh lah. Banyak lagi saya lain tapi sebabkan tekanan, manusia boleh berubah. Tekanan hidup dia boleh berubah. Dengan tekanan dalam aspek ini, pertandingan
Yang ketiga, biasanya tekanan juga, iaitulah dari aspek restu daripada pejabat rasmi yang lebih tinggi sifatnya. Maksudnya mungkin daripada jawatan yang lebih, maka menyebabkan kita pun boleh berubah. Semua orang kena ambil vaksin dulu kan. Semua pakai ambil. Tak ambil vaksin tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Tak boleh. Contoh satu masa dulu lah kan, 4 tahun lepas. Maka kita pun pakai ambil ya. Ini tekanan. Kalau tak ambil, maknanya satu, bukan Malaysia je, satu dunia pun buat macam tu kan. Yang menyebabkan tak boleh lari. Ini tekanan. Itu maksudnya yang saya sebut tadi tu lah. Tsunami datang, ujian datang, banjir datang, menyebabkan sesuatu berubah. Sekali air bah, sekali pantai. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama sikit lah Jadi kita masih lagi membicarakan tentang social pressure. Sama ada dengan peraturan, kita tak suka peraturan tapi kena ikut juga lah pertandingan pertandingan yang mana menyebabkan kita pun teraspirasi untuk buat sebab ada benda yang kita nak. Dan sesuatu yang lebih tinggi daripada kita, arahan secara total terpaksa kita ikut. Yang terakhir, demonstrasi. Kita tetap nak pergi demonstrasi kan? Itu baru ni kita tengok di mana? India, Pakistan, Bangladesh kan? Bangladesh maknanya kesan daripada demonstrasi. Dalam konteks ni, demonstrasi ni kita kena tunjuk, mencontohkan. Itu demonstrasi, mencontohkan dan kalau dalam negara kita, demonstrasi awal-awal dulu Malayan Union lah, menentang Malayan Union. Itu demonstrasi yang kita awal. Akhirnya kita dapat membentuk gagasan negara kita sendiri lah secara dan demonstrasi dipimpin sebelum ni beberapa pimpinan pajak dan begitulah seterusnya. Tapi dalam konteks tekanan ini yang dimaksudkan
kita mencontohkan buat demo lah. Macam mana Ustaz nak buat haji umrah macam mana? Kita pun buat kursus haji, betul buat satu gambaran Kaabah, buat putang macam mana nak pakai, semua tu lah kena tunjukkan. Kadang-kadang apabila tak ditunjukkan, kita tak tahu. Nabi ketika mana nak patah balik ke Madinah sebab tak dapat buat haji, Nabi suruh sembelih kambing lah kan. Semua sahabat tak ikut. Maka isteri Nabi kata, barangkali mereka tak tahu, kamu buat dulu. Maka Nabi pun sembelih, semua pakat sembelih. Ini menunjukkan ini ataupun dengan cara demonstrate macam dia nak buat, barulah kita nampak. Kadang-kadang kita orang baru, kita tak tahu. Yang dalam buku macam ni, teori macam tu, tapi nak buat tu dia ada skill tu. Ada teknik tu. Cara sembelih, cara nak berumah tangga, kena tunjuk macam mana kan. Kursus kahwin, demonstrasi, maksudnya menunjukkan cara ditunjukkan. Maka supaya merangsang orang-orang dalam berbuat sesuatu, maka perhatikanlah hasil-hasil yang telah dicapai. Kita tengok orang-orang yang berjaya. Kalau kita nak duduk dalam circle yang positif, yang jutawan, kita nak jadi jutawan, kena duduk dengan orang jutawan-jutawan juga lah. Geng-geng businesswoman, businessman ni kena duduk. Kalau kita nak datang ke masjid, kaki masjid, nak jadi orang rajin datang ke masjid, duduk lepak dengan geng-geng kaki masjid. Ni duduk dengan geng kaki golf, macam mana nak pergi masjid? Mereka kaki golf pun pergi masjid. Itu maksudnya kita nampak kan. Macam saya lah, saya pun tak sangka juga. Yelah, kita pun dapat PhD muda kan, umur 30 dapat PhD. Jadi mula dapat PhD muda, geng-geng dapat PhD, biasa 40 kan, 50 berkawan dengan geng tu. Dia ni pakai kereta, orang kata ni lah sikit, okey lah sikit, kita terpengaruh, akhirnya terbeli juga kan. Macam tu lah tu kan. Kadang-kadang bukan kita nak sangat pun, tapi terpengaruh dengan dia. Bila terpengaruh, mula-mula okey, tapi dah 2-3 tahun duduk, hari-hari tengok, akhirnya terjebak juga, terpengaruh juga lah kita cara-cara geng-geng ni macam mana, cara fikir dia, cara pergerakan dia, cara perjalanan dia. Sebab tu mencontoh ini bergantung sejauh mana kita bergaul. Kadang-kadang kita dapati anak harimau, tapi dia bela oleh kucing. Membesar bersama dengan kucing. Walaupun harimau tu dah besar, tapi perangai macam kucing tu. Kan? Tak payah je lah. Kita tengoklah macam ni. Seekor burung elang duduk di atas, telur jatuh kat bawah. Kita pun bela, kita pun pelihara lah. Tapi dah macam sama kita bagi ayam bela, ayam jaga telur burung elang kan. Jadi apabila ayam, faham je lah ayam mana ada nak ajar anak dia terbang kan. Tak terbang sampai bila-bilanya. Macam tu lah. Kita ni ada kita kata kelebihan, akal yang hebat. Tapi disebabkan kita kata tak dididik, tak dibentuk, tak ditunjukkan cara, akhirnya kita kata macam ni lah. Kita boleh berubah. Kita kata tak boleh berubah. Macam ni lah kita kan. Kita nak berubah ni payah. Dan sebab apa? Sebab kita telah sebati dengan keadaan macam tu kan. Jadi kadang-kadang mesti ditunjukkan, mesti kita tengok, barulah kita open mind, buka minda kita. Kalau tidak, minda kita ni pantang nenek moyang lah kita kata. Nak berubah pun tak boleh sebab tak ada orang menunjukkan. Kalau ada orang menunjukkan, mudah tuan-tuan untuk kita berubah. Jadi mungkin itulah tuan-tuan yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Pertama, metod untuk kita menyampaikan dakwah ni dengan lansungan. Jadi surau masjid kita try lah target tahun ni ada satu tempat yang kita nak ziarah, tak tahu nama mana kan. Kalau kubur tu memang selalu lah kita pergi kan. Kubur tu tak payah ajak orang, memang kita akan pergi lah. Walaupun saya tak pernah pergi kubur, tapi apabila kena ahli keluarga dia kena pergi juga. Jadi
banyaklah faedah. Yang kedua, kita kata tekanan kehidupan. Bahkan tekanan kehidupan boleh menyebabkan kita berubah, sama ada melalui peraturan, melalui pertandingan, melalui Allah Ta'ala ubah kita tadi itulah, tekanan daripada atas terus, dan juga dengan cara pencontohan ataupun demonstrasi yang ditunjukkan, maka kita pun berubah juga. Masyarakat dapat berubah dengan cara kita menunjukkan. Yang tunjukkan ni kena bertepatan dengan syariat lah. Dia tidak tunjuk yang tak bertepatan dengan syariat, tapi lah ni kita sebut dalam dakwah. Demonstrasi dalam dakwah tunjuk cara yang sebenar, yang bertepatan dengan syariat. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah. Yang berterima minta maaf bicara terkasih bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.